Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini untuk video kali ini Cikgu Azli bin Johari akan mengajar dalam bab 5. Okey, dalam bab 5 ni kita akan sentuh dua subtopik, iaitu 5.1 jirim dalam alam dan juga 5.2 tiga keadaan jirim. Bagi video yang pertama ni cikgu akan sentuh 5.1 jirim dalam alam. Okey, jirim. Penting untuk kamu kenal apakah yang dimaksudkan dengan jirim. Okey, perlu asas yang kuat. Okey, sebab jirim ni dia kamu akan jumpa dia dalam sains, kimia. Okey, jadi kalau kamu tidak mempunyai asas yang kuat, tidak mempunyai pemahaman yang betul apa itu jirim, kamu akan berhadapan dengan masalah. Jadi tingkatan 1 inilah permulaan kamu menetapkan kamu punya penguasaan supaya betul, supaya kamu tidak menghadapi masalah di kemudian hari. Okey, jirim. Apa maksud jirim? Apa definisi jirim? Okey, jirim ni semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Poin yang kamu perlu ingat, apa itu jirim? Semua benda. Semua benda yang ada jisim yang memenuhi ruang. Andai kata benda tersebut dia mempunyai jisim dan memenuhi ruang, dia boleh dikenalaskan sebagai jirim. Semua benda tak kisahlah benda hidup ke, benda bukan hidup ke, andai kata dia memenuhi dua syarat utama ni. Dia ada jisim, dia memenuhi ruang. Dia boleh dikelaskan di bawah kumpulan jirim. Okey? Cikgu ulang sekali lagi. Dua syarat utama menentukan sesuatu benda tersebut jirim ataupun bukan jirim. Yang pertama, mempunyai jisim. Yang kedua, memenuhi ruang. Sesuatu benda tu boleh dikelaskan sebagai jirim andai kata dia mempunyai kedua-dua syarat tersebut. Andai kata dia hanya mempunyai satu saja syarat, satu lagi dia tak ada, dia bukan jirim. Okey. Yang lain tu kamu boleh baca. Okey. Ini yang paling penting. Mempunyai jisim, memenuhi ruang. Ingat. Okey. Sifat-sifat jirim. Okey. Yang pertama dalam sifat dia, kita akan belajar sifat fizik. Lagi satu, sifat kimia. Jadi kita tengok dulu sifat fizik. Sifat fizik ialah kualiti yang dapat dikenal pasti dengan menggunakan 5 deria manusia, atau kita boleh kenal pasti dengan menggunakan alat pengukur. Sifat fizik ialah kualiti yang dapat dikenal pasti dengan menggunakan 5 deria manusia atau dengan menggunakan alat pengukur. Ini kena ingat. Okey. Ini contoh-contoh sifat fizik jirim. Yang pertama, cecair yang berbeza mempunyai takat didih yang berbeza. Sebagai contoh, takat didih air ialah 100 darjah Celsius. Bagaimana kita menentukan takat didih air ni? Kita menggunakan alat pengukur, termometer. Ingat balik tadi sifat fizik. Kita boleh tentukan menggunakan 5 deria ataupun kita guna alat pengukur. Ini untuk mengukur suhu kita guna termometer. Kemudian contoh lagi. Pemegang periuk diperbuat daripada bahan penebat haba seperti plastik. Kemudian periuk pula diperbuat daripada bahan konduktor haba seperti logam. Okey. Gula boleh melarut di dalam air. Air apa tu? Air kopi. Cikgu pun dah bancuh kopi. Okey. Contoh lagi.
Takat lebur ais ialah suhu tetap ketika ais berubah menjadi cecair pada tekanan yang tertentu. Okey, peringkat ni kamu kenal kulit dulu. Nanti akan jumpa subtopik yang betul-betul. Kamu belajar tentang apa itu takat lebur, apa itu takat didih. Ini kenal dulu, pengenalan. Okey. Sifat fizik dah habis, sifat kimia pula. Sifat kimia sesuatu bahan menunjukkan tindak balas sesuatu bahan itu berubah menjadi bahan yang berbeza. Sifat kimia ini bergantung pada tindak balas yang berlaku terhadap sesuatu bahan. Okey, sifat fizik dia lain, sifat kimia dia lain. Sifat kimia dia melibatkan tindak balas. Keyword dia tu tindak balas. Sesuatu bahan itu berubah daripada A menjadi B. Dia berubah daripada bahan itu berubah menjadi bahan yang berbeza. Kena ingat bahan yang menjadi bahan yang berbeza. Okey. Contoh pengaratan berlaku pada besi apabila besi tersebut terdedah kepada air dan udara. Pengaratan rantai bersikor. Berkarat. Sebab apa berkarat? Tak boleh nak naik bersikor. PKP. Okey. Petrol merupakan jirim yang mudah terbakar. Okey. Dalam kita nak mengelas bahan. Habis dah sifat kimia. Dalam kita nak mengelas bahan. Okey. Tadi kita kelas bahan tu jirim ataupun bukan jirim. Okey, kemudian dah dapat jirim. Kumpulan jirim. Kumpulan jirim pula kita kelaskan lagi. Berdasarkan 4 poin pula. 4 ciri. Ciri ketumpatan, takat lebur, takat didih dan juga keterlarutan. Ini yang kamu akan belajar di tingkatan 1. Okey. Ketumpatan. Cikgu rasa kita dah belajar pasal ketumpatan. Ulang balik ni. Ketumpatan sesuatu bahan ialah jisim per unit isi padu bahan tersebut. Kalau nak senang, segitiga. Ingat balik segitiga. Okey? Tak ingat, rujuk buku teks balik. Okey. Poin yang kedua. Ketumpatan menentukan kebolehan sesuatu bahan itu terapung ataupun tenggelam. Ini pun cikgu dah bagi keyword dekat kamu kan. Dia melibatkan nilai ketumpatan. Bagaimana nak menentukan bahan tu terapung ke, tenggelam ke? Kita rujuk kepada nilai ketumpatan. Nilai ketumpatan yang besar berada di bawah. Nilai ketumpatan yang kecil akan berada di atas. Okey. Bahan yang kurang tumpat akan terapung, manakala bahan yang lebih tumpat akan tenggelam. Dengan erti kata yang lain, bahan yang mempunyai nilai ketumpatan yang rendah akan terapung, manakala bahan yang mempunyai nilai ketumpatan yang tinggi, yang besar akan tenggelam. Sebagai contoh, minyak kurang tumpat daripada air. Jadi minyak akan terapung di atas, manakala air berada di bawah. Ini kita boleh dengan keadaan ini kita boleh mengenal pasti nilai ketumpatan siapa yang lebih besar, minyak ataupun air. Ingat yang nilai ketumpatan besar berada di bawah. Siapa yang berada di bawah? Air. Maksudnya nilai ketumpatan air lebih besar daripada nilai ketumpatan minyak. Okey, oleh itu minyak akan terapung di permukaan air. Okey, ini contoh. Contoh bahan yang dikelaskan mengikut ketumpatan. Contoh campuran gliserol dan air. Campuran gliserol dan air. Lebih tumpat adalah gliserol, kurang tumpat adalah air. Maksudnya kalau kita susun, air berada di atas, gliserol berada di bawah. Okey, ini ada dalam contoh buku teks. Kamu boleh tengok Okey. Takat lebur dan takat didih. Apa maksud takat lebur? Takat lebur ialah suhu. Bila cakap takat, suhu lah, suhu. Takat lebur ialah suhu apabila keadaan pepejal bertukar menjadi cecair. Suhu bila pepejal tu mula bertukar daripada pepejal jadi cecair, suhu itulah merupakan takat lebur. Takat didih pula.
ialah suhu apabila cecair berubah menjadi gas. Contoh, kita panaskan air. Okey. Kita panaskan air, suhu semakin lama semakin meningkat sebab haba dibekalkan oleh api tu. Okey, haba akan pergi kepada air. Masuk air mendapat haba. Tapi air tu masih lagi dalam keadaan cecair, belum bertukar menjadi gas. Saat pertama sekali air tu bertukar daripada cecair menjadi gas, suhu tu lah merupakan takat didih. Boleh faham? Contoh ais. Dalam contoh ni ada ais kan? Ais kita tahu dia dalam keadaan berpejal. Okey. Bila dia berubah je jadi cecair, daripada berpejal jadi cecair, suhu tu adalah takat lebur bagi ais. Kena faham betul-betul. Tapi cikgu tak bimbang lah. Kalau dulu kamu balik rumah, kamu dah tak ingat dah suara cikgu. Sekarang kamu boleh ulang-ulang. Okey, jirim juga boleh dikelaskan berdasarkan takat lebur dan takat didih sesuatu bahan. Okey. Contoh, air, takat lebur dia berapa? 0 darjah Celsius. Maksudnya, ais bertukar menjadi cecair. Ais bertukar menjadi air. Iaitu ais tu dalam keadaan berpejal, dia bertukar menjadi air, iaitu cecair, pada suhu 0 darjah Celsius. Takat didih air 100 darjah Celsius, iaitu waktu suhu 100 darjah Celsius ni, air akan mula bertukar daripada cecair menjadi gas. Alkohol, takat lebur dia rendah, negatif 117 darjah Celsius. Dan alkohol juga, takat didih dia pun juga rendah daripada air, iaitu 78 darjah Celsius. Kuprum ni logam. Dia akan melebur pada suhu yang amat tinggi, 1085 darjah Celsius. Dia akan mendidih gulu. Pada suhu 2562. Manakala oksigen, takat lebur dia, oksigen juga boleh jadi pepejal, tapi suhunya rendah sangat, negatif 218. Dan takat dia mendidih pun amat rendah, negatif 183. Negatif 183 dia akan jadi gas. Kalau 27 darjah Celsius, memang tetaplah dia jadi gas. Okey, boleh dapat? Okey, ketelarutan, slide terakhir untuk video yang pertama di dalam topik 5.1 ni, subtopik 5.1. Okey, ketelarutan ialah kebolehan sesuatu bahan untuk melarut di dalam pelarut untuk membentuk larutan. Kamu kena faham apa itu melarut, apa itu pelarut, apa itu larutan. Ketelarutan sesuatu bahan bergantung pada ciri-ciri fizik dan kimia bahan larut dan pelarut. Apa juga baca dulu, sekejap lagi cikgu terang. Oleh sebab bahan yang berbeza mempunyai kebolehan melarut yang berbeza, jirim juga boleh dikelaskan mengikut ketelarutan bahan. Sebagai contoh, kita melarutkan gula, bahan larut di dalam air kopi pelarut untuk diminum. Okey. Di sini kita cikgu ada sebut 3 keyword. Bahan larut, pelarut, larutan. Bendanya senang, tapi nak kena pemahaman. Okey, dalam contoh ayat kopi lah. Dalam contoh ayat kopi, bila kita nak buat air kopi, kita akan campur apa? Cikgu baru buat je, masih lagi panas, tunggu suam sikit. Okey, kita nak buat air kopi, kita akan campur 3 bahan, iaitu kita letak gula, kita letak kopi Cik Nah. Kopi Cik Nah. Gula, kopi. Lepas tu kita bubuh air panas. Okey. Gula dengan kopi tu adalah bahan larut. Bahan larut.
Apa bahan larut? Contohnya gula dan kopi. Lepas tu kita campur air. Air tu apa? Air itu adalah pelarut. Air yang akan melarutkan kopi dan melarutkan gula. Air adalah pelarut. Dia akan melarutkan bahan larut. Apa itu bahan larut? Kopi dengan gula. Apa itu pelarut? Air. Setelah itu, apabila bahan larut dilarutkan oleh pelarut, dia akan menjadi larutan. Dalam contoh air kopi ni, larutan apa? Larutan tu apa? Larutan tu air kopi. Ingat? Pelarut akan melarutkan bahan larut menjadi larutan. Ingat betul-betul. Jika kamu tak ingat betul-betul, dia akan jadi karut. Okey ya, ingat betul-betul. Okey, sekian saja untuk video yang pertama dalam tajuk dalam subtopik 5.1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.